Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita sambung kembali kuliah kita. Pada minggu yang lalu kita telah pun sama-sama memulakan dalam kitab kuliah nasihat agama yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad pada bab niat baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambung kembali bab tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa," atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut memperjelaskan, innamal a'malu, sesungguhnya setiap amalan itu binniyat, disertakan dengan niat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, setiap orang diberi balasan manawa menurut niatnya. Maka di sini para jemaah yang dirahmati Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya panjang. Kalau saya bacakan, ia berbunyi demikian: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diperjelaskan maksud daripada hadis tersebut para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Saya ulang sekali lagi hadis ini, saya baca dengan selengkap-lengkapnya lagi bagus. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah bin Qutri bin Qurti bin Zarrah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraishi Al-Adawi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Rawahu imam al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ja'fiyu Al-Bukhari, wa Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma, kitabaihima alladhaini huma asahhul kutub al-musannafah. Maksud daripada hadis tersebut, panjang sikit para jemaah sekalian. Ini kalau kita baca selengkap-lengkapnya lah hadis tersebut, ya, daripada Amirul Mukminin Abu Hafs, iaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraishi Al-Adawi radhiyallahu an. Beliau memperjelaskan, sami'tu, aku telah mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu disertakan, setiap perbuatan itu disertakan dengan niat.
Dan sesungguhnya setiap orang yang diberi setiap orang wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan diberi balasan, akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Maka Rasulullah memberikan kita contoh. Rasulullah memberikan kita contoh, dua contoh tersebut. Apa dia? Rasulullah memperjelaskan, faman kana, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan kerana Rasul. Kerana Allah, kerana Rasul berarti apa? Sungguh-sungguh dia melaksanakan perbuatannya itu kerana Allah dan kerana Rasul, ikhlas kerana Allah dan kerana Rasul, maka dia akan mendapatkan ganjaran kerana Allah dan kerana Rasul. Barang siapa pula berhijrah, ya, tetapi hijrahnya itu kerana apa? Kerana harta keduniaan yang ia nak memperolehinya, ya. Dia berhijrah kerana apa? Aku nak pangkat, aku nak harta, aku nak tahta, ya. Ataupun dia berhijrah kerana tentang keduniaan, iaitu kerana seorang wanita yang dia nak kahwinkan, atau maksud nak kahwin tu apa? Dia tergila-gilakan dengan orang tersebut, ya. Maka hijrahnya pun bukanlah kerana Allah, kerana apa yang dimaksudkan, begitu sajalah dia. Ya, hadis tersebut diperjelaskan muttafaqun alaih, hadis yang disepakati sahihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam yang besar, ya, dua orang imam yang besar, iaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana kedua-duanya imam ini mereka ada memasukkan hadis ini di dalam kitab hadis mereka, kitab susunan hadis mereka, iaitu kitab Sahih Imam Bukhari dan juga kitab Sahih Imam Muslim. Maka dengan adanya niat ini, para jemaah sekalian, memperingatkan kita, memberitahukan kepada kita bahawasanya kita apabila mahu melakukan sesuatu perkara, mahu melaksanakan sesuatu perkara, berfikir-fikirlah dahulu, para jemaah sekalian. Iaitu maksud saya berfikir-fikir itu bagaimana? Jangan sampai kita melaksanakan perkara tersebut, kita niat untuk melakukan perbuatan tersebut bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Kerana apa? Sebab kalau kita melaksanakannya bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, maka kita hanya akan mendapatkan penat lelahnya sahaja. Kita akan mendapatkan penat lelahnya sahaja. Kita tak akan mendapatkan ganjaran yang mana diperjelaskan kerana Allah dan kerana Rasul. Di sinilah perlu untuk kita faham. Ustaz, bagaimana pula Ustaz kalau katakan kita bekerja? Ya, bekerja cari nafkah, tapi carilah nafkah, bekerjalah kita kerana Allah dan kerana Rasul. Maka nafkah kita itu akan datang kerana Allah dan kerana Rasul. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau benar-benar kita bekerja mencari nafkah untuk ahli keluarga kita, maka nafkah kita itu berkat, pekerjaan kita berkat, perjalanan kita itu berkat, setiap telapak kaki kita yang melangkah itu semuanya berkat. Kata begitulah yang dimaksudkan, ya, oleh baginda Nabi SAW. Tetapi kalau kita, ya, senang juga urusan ibadah pun sama. Kalaulah kita pergi masjid gara-gara nak menunjukkan kepada orang, tengok aku rajin pergi masjid, maka dia tak akan dapat pahala seperti apa? Pahala seperti orang yang pergi masjid kerana Allah, kerana Rasul. Dia akan mendapat apa? Setakat penat lelah aja dia pergi masjid, dah gitu je lah. Begitulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengajarkan kepada kita pada hari ini di dalam bab ini, ya, agar supaya apa? Kita melaksanakan apa sahaja, laksanakanlah kerana Allah dan laksanakanlah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innama yub'atsun nas ala niyyatihim. Sesungguhnya setiap manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat mereka masing-masing. Niat mereka masing-masing tu bagaimana pula ni? Apa yang dimaksudkan? Ya, kalaulah kita sewaktu hidup dekat dunia, kita di dunia buat sesuatu bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, maka apa, para jemaah sekalian? Nanti di akhirat kita pun dibangkitkan macam tu juga lah.
Tapi kalau kita buat kerana apa? Kita ibadah kerana Allah. Kita berselawat kerana kita rindu pada Rasulullah. Kita perlukan sangat-sangat berhajat kepada pengampunannya Allah. Kita perlukan sangat-sangat, kita memerlukan syafaatnya Rasulullah, mahabbahnya Rasulullah. Maka di hari kiamat kelak bila kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan seperti mana yang kita niat, seperti mana yang kita laksanakan di dunia, iaitu kita betul-betul buat kerana Allah, betul-betul buat kerana Rasulullah. Maka kita akan bertemulah, kita akan disatukan, kita akan dimasukkan di bawah payungnya rahmatnya Allah Ta'ala dan di bawah payungnya syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Amin, Allahumma amin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man ghaza wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berjuang sedang niatnya hanya untuk mendapat pengikat unta, maka balasannya menurut apa yang diniatkan. Sama jugalah, ya. Dia pergi berjuang, ya. Berjuang di sini tak semestinya berperang para jemaah sekalian, ya. Mungkin dia pergi berjuang itu sama juga seperti orang yang pergi cari nafkah, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nampak dia pergi beribadah pada Allah Taala, ya, tapi lepas tu dia tak melaksanakannya, maka dia dapat begitu sajalah. Ya, nampak seperti dia pergi kerja, tapi bagaimana sampai tempat kerja dia tak kerja, dia tidur, dia apa? Curi tulang. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Jadi bagaimana? Begitulah dia. Ya. Sama juga seperti apa? Urusan akhirat, urusan dunia sama juga para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Sama juga. Dia diamanahkan untuk memimpin majlis. Contohlah katakan seperti saya diamanahkan untuk mengajar, tetapi bila tiba hari mengajar, ada je alasan saya, sakit perut lah, sakit gigi lah, maka saya akan dapat pahala sakit perut, sakit gigi lah. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Minta maaf lah para jemaah sekalian, ya. Agama Islam mengajarkan kepada kita, apa saja kita buat mesti kerana Allah, mesti kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pasal pula begitu, Ustaz? Sebab apa? Kita ini hidup di dunia ni, kita berhajat kepada Allah. Kita berhajat kepada Allah. Kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perlukan kita. Ya. Maksud saya, Allah tak perlukan kita. Kalau kita melakukan satu dosa, kita katakan kita tinggalkan sembahyang, Allah takkan sakit, Allah takkan demam, Allah takkan paralyze, Allah takkan mati. Tapi kita yang akan sakit, kita yang akan mendapatkan apa? Dosa. Inna la haula wala quwata illa billah. Dan kalaupun kita beribadah pada Allah Ta'ala, kita nak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agak-agak boleh dapat terus ke? Tak boleh. Kita perlu melalui satu pintu lagi. Apa dia? Pintunya iaitu pintu Nabi Muhammad SAW. Kalau tak ada pintu Nabi Muhammad, tak sampai. Ada orang zaman sekarang bagaimana? Mau langsung ke Allah, tapi kepada Nabi Muhammadnya tak mau. Tak boleh. Tak sampai, ya. Tak sampai para jemaah sekalian. Tak sampai. Walaupun kapal berlayar, dia akan karam para jemaah sekalian. Tak boleh. Dia perlu melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti kita berdoa, tak boleh tu kita bilang ya Allah, ya Allah, tapi apa? Tak nak baca bismillah, tak nak baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barulah kita sampaikan hajat kita. Hakaza, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kuliah kita pada hari ini, ya. Boleh saya katakan bab niat baik dan ikhlas kepada Allah Ta'ala itu part 2 lah para jemaah sekalian, ya. Nanti insya-Allah minggu depan pula kita akan sambung kepada part 3 insya-Allah. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.